Hai guys, selamat datang kembali ke Matchshift Gamer. Nama saya Wafi. Selalunya video yang saya buat adalah berkenaan dengan headphone dan headset budget bawah RM100, bawah RM300 macam tu. Tapi kalau korang tengah cari headphone budget, korang boleh tengok video yang saya buat kat sini. Hari ni saya nak tukar sikit dia punya tema. Saya nak buat wireless headphone terbaik untuk tahun 2021, tapi budget bukan fokus dia kat sini. Kat sini saya ada 5 wireless gaming headphone terbaik untuk tahun 2021. Tapi sebelum tu, kalau korang belum subscribe, kalau korang suka video tentang gadget-gadget dan tech dan juga gaming, korang boleh subscribe ke channel ni sebab saya akan update tentang topik-topik tadi dalam masa ke semasa. Cakap panjang, jom kita tengok. Kita pergi kepada headphone pertama, saya nak cakap tentang dia punya persamaan dulu. Semua headset ni dia datang dengan USB wireless dongle dan juga receiver untuk connection, tapi yang bezanya cuma dia punya bentuk dan position dekat headphone tu. Semua headphone ni dia datang dengan 3.5mm headphone cable untuk wired connection, kecuali HyperX Cloud wireless dan juga Corsair Void Elite RGB. Okay, headphone yang pertama kita ada HyperX Cloud 2 Wireless dan ia dijual dengan harga RM639 di Malaysia. Dengan berat 309 gram, headphone ni adalah salah satu headphone yang paling ringan dalam list ni. Daripada segi comfort ataupun keselesaan dia, headphone ni adalah headphone yang paling selesa, tapi selesa tu dia depends kepada bentuk kepala korang sendiri. So benda ni tak objektif, dia subjektif. Headphone ni dia punya ear cup sealing tu dia menghasilkan tekanan yang bagus tanpa rasa menekan kepala korang. Dia takkan buat korang rasa tak selesa. Headphone ni ada memory ear foam cushion yang tebal dan diperbuat daripada fake leather ataupun kulit tiruan yang cukup tebal. Dia punya headband yang berkualiti tinggi dan juga dia punya extension tu agak seimbang. Headphone ni dia tidak boleh dilipat, tapi dia boleh diletakkan di leher korang dengan rasa selesa. Dari segi kontrol, dia memang senang nak kontrol headphone ni. Dia ada button untuk kawal dia punya 7.1 surround sound dan juga dia mempunyai dial yang bagus untuk kontrol volume. Headphone ni juga dia pakai USB-C untuk charging dan connection. Jom kita tengok daripada segi connectivity pula. Cakap tadi dia datang dengan USB-C untuk connection. Volume dial dia smooth dan senang digunakan. Volume dial dia juga merupakan satu multi-function button, so korang boleh kawal bunyi dan juga korang boleh kawal untuk play dan pause dari situ. Quality mic dia pula, bunyi dia sedikit senyap, so dia tak terlampau kuat, dan dia juga ada vocal normalization yang agresif. Maksudnya vocal ataupun suara korang tu rasa sedikit compress. Dia juga ada lampu LED merah untuk indikator. Kalau dia menyala tu maksudnya dia tengah on, kalau dia tak menyala maksudnya off. Dari segi bateri, headphone ni dia ada bateri yang paling lama dalam list ni, selama 30 jam. So korang boleh pakai headphone ni untuk masa yang lama sebelum korang kena charge, dan korang boleh check level bateri dia dalam HyperX punya software. Daripada kualiti suara dia, headphone ni mampu menghasilkan bunyi yang sangat bagus, dan bunyi dia juga sangat neutral. Walaupun di maximum volume, dia still lagi tidak pecah dan tidak ada distortion ataupun gangguan. Dia punya 7.1 surround sound juga sangat bagus dan tidak melampau. Headphone ni juga ada noise isolating yang sangat bagus, so korang boleh isolate bunyi luar dengan bagus dan korang boleh lebih fokus dalam game korang. Headphone yang kedua kita ada Asus ROG Strix 2.4 Wireless. Harga dia kat Malaysia ialah RM669. Dia ada berat seberat 290 gram, yang mana paling ringan antara semua headphone dalam list ni. Dia juga ada earpad dengan memory foam yang sangat selesa. Ear cups dia tu agak sempit kalau dibandingkan dengan headphone lain, tetapi dia still lagi dapat fit telinga korang dengan bagus, so dia takkan kacau keselesaan korang. Headphone ni dia punya cengkaman dekat kepala korang tu dia minimal je, dia tak kuat tetapi still lagi dapat mengekalkan noise isolation yang bagus. Ear cups dia juga boleh dilipat, so korang boleh letak kat leher korang dengan selesa, dan dia juga boleh dilipat ke dalam untuk storage. Design dia low profile, dia tak nampak gaming sangat, sebab itu dia sesuai untuk digunakan ke tempat-tempat awam ataupun korang boleh bawa keluar, contohnya untuk mobile gamers. Daripada segi connectivity, dia datang dengan USB-C to USB-A adapter. Dia juga datang dengan carrying case, so korang boleh simpan headphone tu kalau korang nak pakai ataupun korang nak travel kat dalam case tu, which is very nice. Untuk connection, dia datang dengan USB-C untuk charging. Kalau mic dia pula, bunyi mic dia agak bagus kalau nak dibandingkan dengan headphone lain dekat list ni, tapi bunyi suara tu still lagi ada bunyi compression tapi tidak terlampau agresif, dan mic dia juga boleh dicabut kalau korang tak nak guna dia. Mic dia juga ada noise cancellation, tetapi korang tak boleh nak switch on atau switch off dia always on. Bateri dia mampu bertahan selama 25 jam, tapi malangnya dia punya level bateri tu tidak boleh dicek
dalam ROG punya software. Daripada segi kualiti bunyi dia kurang bagus kalau nak dibanding dengan headphone lain. Untuk harga dia tu agak mengecewakan. Bunyi dia agak mendata ataupun flat, dan dia punya mid range juga tak berapa bagus. Tapi bunyi dia boleh diimprove lagi dalam dia punya software. Korang just perlu buka software dia dan pilih gaming punya mode, so dia akan boost lagi korang punya sound untuk membuatkan bunyi dia jadi lebih baik. Headphone yang ketiga kita ada Corsair Void RGB Elite Wireless, dan ia dijual dengan harga RM529 di Malaysia. Headphone ni agak berat dengan berat sebanyak 390 gram. Dia punya cengkaman ataupun clamping force dekat kepala korang tu still lagi loose, tapi dia still lagi dapat bagi korang noise insulation yang bagus. Ikap dia boleh dilipat dan korang boleh gantung dekat leher dengan selesa. Dia punya metal joint tu agak bagus, dan dia punya headband extension tu dia kukuh, dia takkan longgar dengan sendirinya. Ikap dia berbentuk angular, maksudnya dia punya bentuk dia tak bulat ataupun bujur, dan dia juga ada RGB yang gamers ramai suka. Tapi body dia dengan plastik dia yang gloss tu agak kelihatan murah dan rasa murah. Tapi headphone ni merupakan salah satu headphone yang best selling dekat Amazon. Daripada segi connectivity, dia menggunakan micro USB untuk charging, dan dia juga menggunakan multi-purpose button, maksudnya korang boleh control volume dan juga control play dan pause kat button yang sama. Mic dia pula dia tidak boleh dicabut. Bunyi suara di mic ni agak slow walaupun di volume yang full, tapi yang bagusnya mic dia ni korang boleh dengar semua voice command. Maksudnya kalau korang mute mic tu, kan ada voice command bagi tahu mic tu tengah mute. Semua function dia akan ada voice command untuk bagi tahu korang yang function tu tengah aktif, which is bagus. Dia juga datang dengan 7.1 surround sound. Bateri dia agak rendah dalam list ni. Dia just boleh tahan selama 16 jam. Bateri level dia korang boleh check dalam Corsair punya software. Kualiti bunyi dia agak bagus dengan dia punya mid range yang agak nice, tapi dia punya bass agak slow dan kurang punchy. Tapi dia punya high end sound tu sangat bagus dan smooth. Bunyi dia seakan-akan sama dengan next headphone kita. Next headphone kita ada Cooler Master MH670. Headphone ni dijual di Malaysia dengan harga RM459, agak rendah berbanding dengan headphone lain yang dalam list ni. Ia mempunyai noise isolation yang bagus sebabkan earcup dia yang sangat tebal. Tapi headphone ni merupakan salah satu headphone yang paling berat dalam list ni, seberat 346 gram, dan korang dapat rasa berat headphone ni kalau korang main untuk masa yang lama dekat atas kepala korang. Tapi headphone ni dia sesuai untuk korang yang punya saiz kepala yang besar. Dia punya extension tu panjang, so dia ada clearance yang lebih untuk kepala korang. Headphone ni juga boleh dilipat dan korang boleh letak dekat leher korang dengan selesa. Daripada segi connectivity, dia datang dengan USB-C dongle adapter, dan untuk charging dia pakai micro USB. Mic dia pula, dia bunyi dia agak slow dan kurang jelas, dan mic dia boleh dicabut. Hujung mic dia tu ada indikator light yang berwarna merah untuk menunjukkan mic dia tengah aktif. Bateri dia mampu bertahan selama 20 jam. Tapi level bateri dia korang tak boleh check dekat dia punya software. Kualiti bunyi dia pula, dia ada bunyi yang sangat kuat walaupun dekat 50% volume, still lagi sangat kuat. Bunyi dia juga lebih terbuka, dia tak sama macam close type earphone yang lain, which is nice. Tapi kekurangan dia pula, dia ada bass yang sangat rendah dan bunyi bass tu agak tenggelam, dan dia punya high pula dia agak rendah juga. Headphone ni dia tidak sesuai untuk korang yang main competitive gaming, tapi kalau korang yang jenis main open world game, headphone ni adalah bagus untuk korang sebabkan dia punya bunyi yang open tu. Headphone yang keempat kita ada SteelSeries Arctis 9. Ini adalah headphone yang paling mahal dalam list ni dengan harga RM841 dekat Malaysia. Berat dia 376 gram. Headband dia agak terbuka, dia takkan tekan kepala korang kuat sangat, tak sama macam SteelSeries Arctis 7 yang lama. Headphone ni juga dia boleh dilipat dan boleh letakkan di leher tanpa rasa tercekik. Dia boleh connect menggunakan dongle ataupun korang boleh connect dia menggunakan Bluetooth. So, korang boleh pakai headphone dekat semua device yang support Bluetooth. Daripada segi connection, port dia dipakai micro USB, dan headphone ni special dia ada chat mix, so korang boleh adjust bunyi chat dan bunyi game dengan senang. Daripada segi bunyi mic, korang akan rasa sound dia tu compress dan tidak natural. Mic dia juga ada lampu
yang berfungsi sebagai indikator untuk bagi tahu korang yang mic tu tengah on. Bateri dia boleh tahan selama 20 jam, dan kalau korang download SteelSeries punya software, korang boleh check level bateri dia dekat komputer korang. Kualiti bunyi dia agak bright, dia agak kuat, dan dia juga ada bunyi bass yang tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Bunyi dia natural, which is very nice. Dia juga ada high end yang lebih clean dan lebih detail. Okay, headphone kelima dan last yang kita ada hari ni ialah Razer Black Shark V2 Pro Wireless. Harga dia kat Malaysia ialah RM699. Headphone ni datang dengan berat sebanyak 320 gram, which is agak ringan. Headphone ni dia sangat selesa. Walaupun headphone ni dia punya ikap tak boleh lipat, tapi korang still lagi boleh letak dekat leher korang dengan selesa. Beza headphone ni dengan headphone lain, dia punya earcup tu dia tak pakai fake leather ataupun pleather, dia pakai breathable mesh, which is lebih breathable, maksudnya dia tak rasa panas. Tapi downside dia, surface dia agak kasar, so kalau dia bergeser dekat telinga korang akan rasa tak selesa, dan korang juga akan dapat bunyi yang tak berapa bagus. Segi connectivity pula, dia pakai micro USB untuk connection. Volume dial dia sangat besar dan senang untuk di adjust, korang senang nak cari kat tepi. Daripada segi mic pula, bunyi dia agak slow dan muffle dan tak begitu menyelah, tapi quality mic dia boleh di adjust di software Razer Synapse untuk increase lagi dia punya quality. So kalau korang pakai Razer Synapse punya apps, korang boleh just pergi dekat dia punya software dan tekan mic boost punya mode, so dia akan boost lagi suara korang, membuatkan bunyi tu akan jadi lebih bagus. Mic dia juga boleh dicabut, so kalau korang tak nak pakai, korang boleh cabut. Bateri dia pula mampu bertahan selama 24 jam, dan dia punya battery level boleh dicek dekat software Razer Synapse. Bunyi suara dia sangat bagus untuk gaming, dan bass dia agak tinggi, dan dia punya high end juga sangat bagus. Dan kalau korang, walaupun korang increase volume dia dekat maksimum juga, bunyi dia tak akan ada sebarang distortion ataupun gangguan. And overall bunyi dia sesuai untuk semua jenis game. Okay guys, itu 5 headphone terbaik yang korang boleh beli pada tahun 2021. So harap korang enjoy video tadi. Harap video ni dapat membantu korang untuk cari headphone yang terbaik mengikut kemauan korang. Kalau korang belum subscribe kat channel ni, kalau korang suka video macam ni ataupun tentang tech dan gaming news dan aksesoris, korang boleh subscribe dan korang tekan notification button kat bawah, so korang tak akan miss apa-apa update daripada channel ni. Dan kalau korang ada apa-apa cadangan ataupun pertanyaan, korang boleh komen ke bawah. Dan korang stay safe kat luar sana. Nama saya Wafi. Stay safe dan jumpa lagi. Bye.